Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Zamri. Nombor metik saya 2052022. Bagi pembentangan tajuk pada hari ini, saya dan rakan kerja saya, Sayyidah Najibah binti Rosli, akan menerangkan bagi bab 11 iaitu forum. Kami akan menerangkan apa isi yang terkandung bagi bab 11 ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pengenalan forum. Perkataan forum dipinjam daripada bahasa Inggeris tanpa berlaku sebarang perubahan ke atas ejaannya. Namun, berlaku perubahan terhadap bunyi bagi menyesuaikan dengan nilai bahasa Melayu itu sendiri. Kamus Jawab edisi keempat pula mendefinisikan bahawa forum ini adalah perjumpaan untuk perbincangan terbuka tentang perkara yang menjadi kepentingan awam. Dalam erti kata lain, forum merupakan majlis untuk membincangkan satu perkara yang terbuka kepada masyarakat awam. Forum ini membuka ruang untuk bertukar-tukar pendapat dan pandangan antara ahli panel dengan ahli panel atau ahli panel dengan penonton melalui pengantaraan pengurusi majlis. Baiklah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis forum. Jenis-jenis forum ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, forum panel, kedua, forum perbahasan, yang ketiga, forum temu ramah, keempat, forum kuliah, yang kelima, forum simposium. Kita akan lebih mengetahui apa itu jenis-jenis forum ini pada slide yang seterusnya. Yang pertama, kita masuk kepada forum panel. Forum panel ini kebiasaannya terdiri daripada 3 hingga 5 orang ahli panel dan dikawal oleh seorang pengurusi majlis. Tajuk forum hendaklah diberikan lebih awal kepada ahli panel agar mereka dapat membuat persediaan dan menyampaikan isi forum itu dengan lebih terperinci semasa forum dijalankan. Ahli panel boleh berbincang aspek yang hendak disampaikan mengikut kemahiran masing-masing. Antara tugas pengurusi majlis adalah mengemukakan beberapa soalan kepada ahli panel. Pengurusi akan memberikan ruang kepada pendengar untuk bertanya atau kemukakan pandangan mereka tentang isi forum yang dibincangkan itu. Pada akhir forum tersebut, pengurusi hendaklah membuat sedikit kesimpulan ringkas tentang forum yang disampaikan pada waktu itu. Yang kedua adalah forum perbahasan. Forum perbahasan ini terdiri daripada 4 orang dan seorang pengurusi majlis. Tajuk yang diberikan hendaklah diberikan lebih awal untuk memudahkan para panel mengemukakan idea dengan lebih terperinci. Tajuk yang diberikan adalah bersifat kontroversi atau bersifat pertentangan pendapat. Dalam forum ini, pengurusi majlis akan minta ahli panel membentangkan hujah masing-masing secara bergila-gila. Forum ini turut memberikan ruang kepada ahli panel antara satu sama lain untuk berbincang dengan ahli-ahli panel yang lain. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada forum temu ramah. Forum temu ramah ini dalam Kamus Dewan edisi keempat mengaitkan temu ramah sebagai aktiviti soal-jawab antara pemberita surat khabar dengan seseorang untuk mendapatkan berita. Forum temu ramah merupakan sesi soal-jawab dengan seorang tokoh bagi mendapatkan pandangan, pendapat dan berkongsikan pengalaman mereka. Kebiasaannya, tokoh yang dipilih merupakan seorang pakar rujuk bagi menyampaikan buah fikiran mereka secara spontan melalui penemu ramah ataupun pengurusi majlis. Forum ini juga membuka ruang kepada ahli panel ataupun penonton untuk mengemukakan soalan kepada tokoh tersebut. Lain pula dengan forum kuliah. Forum kuliah ini hanya melibatkan seorang sahaja pakar rujuk dalam bidang tertentu bagi mereka menyampaikan atau menghuraikan suatu tajuk dengan lebih terperinci. Biasanya penyampaian kuliah ini menggunakan slide PowerPoint agar kuliah mereka itu memberikan kesan yang baik kepada pendengar. Dalam forum kuliah ini juga memberikan peluang ataupun ruang kepada penonton untuk menanyakan soalan sebaik sahaja tokoh tersebut selesai menyampaikan kuliahnya.
Yang terakhir sekali, kita masuk kepada forum simposium. Forum simposium ini terdiri daripada 3 hingga 4 orang ahli panel. Tajuk yang sama akan diberikan kepada setiap ahli panel dan ahli panel hendaklah menentukan aspek yang khusus tentang tajuk yang diberikan. Sebagai contohnya, pihak penganjur memberikan tajuk umum sejarah kegemilangan bahasa Melayu. Ahli panel boleh menentukan aspek apa yang hendak disampaikan atau diberikan perhatian. Ahli panel hendaklah menyediakan aspek yang dipilih dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan kepada pihak penganjur. Setiap ahli panel hendaklah membentangkan tajuk khusus masing-masing mengikut giliran yang telah ditetapkan. Pada akhir sesi forum tersebut, sesi soal jawab dan perbincangan akan diadakan bagi memastikan sebarang kekeliruan ke atas penonton itu akan selesai. Kita beralih pula kepada pengendalian forum. Kejayaan forum amatlah bergantung kepada pihak yang terlibat, terutama sekali pengendali forum, pengerusi majlis dan juga ahli panel yang dijemput. Pengerusi majlis memainkan peranan penting dalam mempengerusikan majlis dan mengawal forum agar forum yang disampaikan dalam keadaan yang terkawal. Ahli panel juga turut memainkan peranan penting dalam menyampaikan forum tersebut. Oleh itu, pihak penganjur hendaklah memilih ahli panel yang tepat dengan tajuk forum agar isi ataupun tajuk itu tidak menyimpang dengan tujuan utama mereka. Peranan pengerusi forum. Pengerusi forum juga dikenali sebagai moderator ataupun perantara forum. Pengerusi forum ini perlu mahir dalam mempengerusikan forum dan perlu mengetahui 3 peringkat forum. Hal ini kerana setiap peringkat memerlukan kemahiran tertentu, iaitu antara peringkat yang ada ialah peringkat sebelum, semasa dan peringkat akhir. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi peringkat-peringkat ini, saya akan serahkan kepada rakan saya, Syahidah Najibah, untuk menerangkan lebih lanjut tentang peringkat-peringkat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahidah Najibah binti Rosli, nombor matrik 205-2023 akan meneruskan pembentangan ini. Pada peringkat sebelum forum, antara perkara yang perlu dilakukan oleh pengerusi adalah mendapatkan biodata ahli-ahli panel, khususnya sumbangan besar, kelayakan akademik dan lain-lain lagi. Perkara ini penting kerana dapat meyakinkan audiens ataupun penonton bahawa forum ini telah memilih ahli panel yang sesuai. Selain itu, ahli-ahli panel juga berperanan dalam memahami tajuk forum tersebut. Dengan pemahaman yang baik, huraian yang lebih terperinci dapat diberikan serta pemikiran yang kritis dapat dicurahkan. Seterusnya, pihak pengerusi juga hendaklah menganalisis para audiens yang bakal menghadiri forum tersebut. Contohnya dari segi sosioekonomi, pendidikan dan juga gelaran audiens. Pada peringkat semasa forum pula, pengerusi perlulah menguasai satu kemahiran, iaitu kemahiran mengambil alih majlis daripada juruacara. Ketika mengambil alih majlis daripada juruacara, pengerusi perlulah mengucapkan terima kasih dan memulakan majlis dengan memberikan ucapan alu-aluan kepada audiens dan juga ahli panel. Selepas itu, pengerusi hendaklah menghuraikan isu-isu ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tajuk forum, agar dapat memberikan penonton gambaran awal tentang isu yang akan dibincangkan dalam forum tersebut. Selain itu, moderator juga hendaklah memperkenalkan latar belakang ahli-ahli panel, contohnya pada segi pendidikan, kepakaran, umur, pengalaman dan pekerjaan setiap ahli panel kepada para penonton. Pihak pengerusi juga perlulah menerangkan peraturan-peraturan dalam forum supaya ahli panel dapat jelas tentang peraturan forum tersebut dan forum tersebut dapat berjalan dengan lancar. Antara perkara yang perlu diterangkan oleh pengerusi forum adalah peraturan masa yang diperuntukkan, iaitu merangkumi masa sesi soal jawab dan juga masa pembentangan ahli-ahli panel. Di peringkat akhir, pengerusi berperanan untuk menggalakkan penonton ataupun audiens bertanyakan soalan tentang isu yang telah dibincangkan ketika forum. Selepas sesi soal dan jawab,
pengerusi perlulah menyimpulkan ataupun merumuskan dengan menyebutkan isi-isi penting dalam forum. Selepas itu, pengerusi perlulah memberikan ucapan penutup dengan mengucapkan terima kasih dan merakamkan penghargaan kepada ahli-ahli yang terlibat. Dan seterusnya, pengerusi perlulah menyerahkan semula majlis kepada juruacara. Keluarkan pendapat. Semasa forum berlangsung, ahli panel dikehendaki melontarkan pandangan dan buah fikiran mereka sama ada melalui kertas kerja ataupun menjawab soalan yang dikemukakan. Ahli panel juga perlu mahir mengeluarkan pandangan mereka dari segi buah fikiran ataupun kertas kerja. Terdapat 3 cara sesuai untuk mengeluarkan idea. Yang pertama, menentukan jenis pendapat. Yang kedua, cara melontarkan pendapat. Yang ketiga, cara mempengaruhi audiens. Pada slide seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang ketiga-tiga cara ini. Baiklah, saya akan terangkan dengan lebih terperinci lagi tentang menentukan jenis pendapat. Untuk menentukan jenis pendapat, ahli panel perlulah mengetahui latar belakang audiens. Contohnya, jika ahli panel sedang membincangkan forum ini pada tahap sekolah rendah, ahli panel perlulah menggunakan bahasa yang lebih tersurat dan tidak bombastik. Hal ini akan memudahkan lagi audiens untuk memahami forum tersebut. Cara melontarkan pendapat. Untuk mendapatkan pandangan yang bernas dan tepat, ahli panel perlulah menentukan aspek yang hendak dibincangkan agar tidak terkeluar daripada tajuk. Para ahli panel juga perlulah memberikan perhatian yang penuh agar dapat memberikan maklum balas yang tepat. Selain daripada bahasa ahli panel, lontaran suara juga penting, iaitu perlu jelas dan kuat supaya dapat menarik perhatian audiens untuk mendengar perbincangan yang telah dilangsungkan. Untuk menarik perhatian audiens lagi, unsur kecindan ataupun unsur jenaka boleh ditambah untuk mempengaruhi pemikiran audiens. Seterusnya, saya akan menerangkan pula cara untuk mempengaruhi penonton. Yang pertama, ahli panel perlulah mengetahui tahap pemikiran audiens, sosioekonomi, jantina dan profesion audiens. Dari segi bahasa pula, panel perlulah banyak menimbulkan soalan yang boleh merangsang pemikiran audiens dan juga menarik perhatian audiens. Nada dan intonasi. Nada bermaksud keadaan tinggi rendah bunyi suara semasa menuturkan sesuatu perkataan, manakala intonasi pula keadaan turun naik bunyi sewaktu menuturkan ayat. Bagi pengerusi, lazimnya suara akan menjadi mendatar ketika mengalu-alukan kedatangan para tetamu dan memperkenalkan latar belakang ahli-ahli panel. Namun, nada dan intonasi ini akan mula dinaikkan apabila menyebut tajuk dan isu agar dapat menarik perhatian audiens. Akhir sekali, penutupan forum. Selepas pembentangan setiap ahli panel selesai, pengerusi perlulah mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel, kemudian membuka sesi soal-jawab kepada para pendengar. Pada peringkat ini, pengerusi perlu menggalakkan para pendengar untuk bertanya soalan ataupun mengemukakan soalan kepada para ahli panel. Selain itu, pengerusi juga perlu mahir mewujudkan suasana yang ceria dan kondusif serta berusaha mengawal keadaan agar tidak terkeluar daripada tujuan forum itu. Lepas sesi soal-jawab berakhir, pengerusi hendaklah merumuskan keseluruhan idea dengan menggabungkan idea-idea yang telah dihujahkan oleh panel. Akhir sekali, pengerusi hendaklah menyampaikan kata-kata penutup dengan mengucapkan terima kasih kepada ahli panel, pendengar dan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan forum tersebut. Kata-kata harapan juga perlu diskursif diucapkan, khususnya harapan agar segala idea yang dibincangkan sepanjang forum ini memberi manfaat kepada semua. Selepas itu, pengerusi perlulah memohon maaf kepada semua sekiranya terdapat kelemahan sepanjang mengendalikan forum tersebut dan menyerahkan majlis semula kepada juruacara. Sekian sahaja daripada kami. Saya Saidah Najibah binti Rosli dan juga rakan saya Nur Hafizah binti Muhammad Zamri memohon maaf jika terdapat kekurangan pada pembentangan kami. Sekian, terima kasih.